Alhamdulillah, kedua-dua panel gandengan yang kita bawakan khas pada malam ini sudah mengambil tempat selaku moderator forum ataupun bicara santai pada malam penghayatan Islam 2022. Saya dengan rendah diri mohon untuk meneruskan bual bicara kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil perbincangan dan juga pandangan yang dilontarkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Yang amat berhormat Menteri Besar, Didif Kehormat dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita semua maklum, pada malam ini ialah malam yang terakhir untuk kiraan kalender Masihi 2022. Suka ataupun tidak, besok akan menjelang tiba 1 hari bulan Januari 2023. Pelbagai suka duka, cerita dan juga kisah peristiwa yang telah kita tempuh dan kita lalui sepanjang 2022. Perlis tidak terkecuali dengan pelbagai cerita, perubahan dan sebagainya yang telah disaksikan oleh seluruh rakyat negeri yang tercinta ini. Pada malam ini, untuk kita mengambil sedikit masa membentuk, mendidik, mengasuh, mentarbiah jiwa supaya fajar esoknya lebih bermakna untuk kita semua. Malam penghayatan Islam 2022 ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis dan tidak terkecuali Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dan Masjid Waqaf Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Said Putra. Mudah-mudahan kita mengimarahkan masjid ini menjadi sebahagian daripada jariah kepada almarhum yang telah mewakafkan tanah dan masjid ini sebagai bekal untuk almarhum dan seluruh kaum kerabat baginda. Mudah-mudahan kita mendoakan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, ke bawah duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis serta seluruh kaum kerabat baginda dipanjangkan usia, diberikan keberkatan, dikekalkan takhta untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Bagi meringkaskan pada malam ini, insya-Allah kita akan teruskan dengan pusingan yang pertama, yang saya akan ajukan soalan sebagai pembuka gelanggang. Oleh kerana tajuk kita ialah Tahun Baru, Cerita Baru, Perlis Baharu. Itu tema yang tuan-tuan semua dah maklum kan. Jadi semuanya baharu kan. Suka ataupun tidak, demikianlah Allah Azza wa Jal menyusun atur masa. Yang cantik berubah hodoh, yang muda bertukar tua, yang suka mungkin bertukar duka, tapi kehidupan mesti diteruskan. Sebagai seorang yang beriman, saya ingin untuk memohon Profesor Dr. Rozaimi memberikan sedikit pandangan, kerana kita semua yang berada di sini besok akan bertambah kiraan usia kita. Tidak ada yang akan semakin muda. Kita akan bergerak selangkah lagi untuk mencecah usia yang lebih tua. Suka ataupun tidak, hakikat kehidupan. Cuma Nabi pernah menyebut orang yang beriman itu umpama pohon tamar. Nabi tak sebutlah harum manis, kerana itu tidak ada di tempatnya kan? Pohon tamar. Pohon tamar ni kalau tuan-tuan tengok, antara yang disebut, dia kalau semakin tua usianya, semakin elok dan semakin baik buah dan pokok itu.
Sebab itu orang beriman ini semakin matang usianya, semakin bertambah umurnya, semakin baik dan semakin elok hidupnya. Jadi saya nak minta untuk Dr. Rozaimi memulakan bicara santai, sembang santai pada malam ini. Dan kita sangat mengalu-alukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang saya duduk bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, dan mungkin kita selepas ini dapat mendengar sedikit buah bicara daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam program ini. Tapi sebelum itu, kita bagi ruang dulu kepada Profesor Madya Dr. Rozaimi untuk respon soalan yang saya ajukan. Dipersilakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Mak Rizal selaku moderator pada malam ini. Bersama saya Sahibus Samahah Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis Tuan Haji Muhammad Syukri Ramli, YB, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis untuk berbicara serba sedikit berkaitan dengan tahun baru yang akan kita tempuhi pada masa akan datang. Jadi soalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Kalau tengok soalan Ustaz Mat tadi, ada dua hadis sebenarnya yang terangkum di dalam satu soalan. Hadis yang pertama ialah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Hadis riwayat Tirmizi, sebuah hadis yang hasan. Yang kedua, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha fa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'a an-nas fi syajaril bawadi wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu faqalu hadithna ya Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah ma hiya, faqala hiya an-nakhlah, fadhakartu dhalika li Umar faqala law la an takuna qulta hiya an-nakhlah fahuwa ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, hadis yang pertama tadi, Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok, Nabi kata, syajar. Inna minasyajari syajaratan, daripada banyak-banyak jenis pokok ada satu jenis pokok, la yasqutu waraquha, yang mana daunnya tidak gugur. Pokok ni daun dia tak gugur. Fahiya mathalul muslim. Ada yang baca mislu, ada yang baca mathalu, kedua-duanya boleh. Perumpamaan pokok ni sama macam perumpamaan orang muslim. Daunnya tak gugur, perumpamaannya sama macam perumpamaan orang muslim. Beritahu saya, apakah pokok itu? Kata Ibnu Umar, fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Orang ramai yang ada dalam majlis Nabi SAW ni berteka-teka.
Kan? Orang ramai dalam majlis Nabi itu berteka. Sebab dalam majlis Nabi itu ada pelbagai umur. Ada yang dewasa, ada yang tua dan ada yang budak-budak. Waktu ni Ibnu Umar agak muda. Sebab tu orang kata apa, kalau kita tengok dalam majlis Nabi SAW ni, Nabi tak membeza-bezakan umur. Nabi tak membeza-bezakan umur. Dalam majlis Nabi ni orang boleh hadir selagi mana tak ganggu majlis lah. Kan? Sebab tu kalau ada budak-budak dalam majlis ilmu, itu petanda baik. Kalau yang datang semua muka-muka belia purba, yang muda-muda tak datang, budak-budak pun tak datang, yang tu kita kena susah hati sikit. Kan? Budak-budak datang majlis ilmu, itu satu petanda yang baik. Seperti mana majlis Nabi SAW dihadiri oleh Ibnu Umar yang muda sikit. Fawaqa'an nas fi syajari bawadi, yang tua-tua duk fikir, pokok apa semua pikiran mereka terbayang dekat pokok-pokok yang berada di bawadi, yang berada di pedalaman, yang di kampung-kampung. Fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah, kata Ibnu Umar yang muda tu, dalam jiwa aku ni terdetik ia adalah pokok tamar. Fastahyaitu, tapi aku malu nak sebut, kata Ibnu Umar, aku malu. Kenapa malu? Kerana nak jawab ni yang tua-tua ramai, saya ni muda. Kan? Jadi saya malu. Tapi menariknya Imam Bukhari letak hadis ni dekat beberapa tempat. Tempat yang pertama dekat bab qaulil muhaddis haddatsana wa akhbarana. Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab macam mana cara nak menyampaikan ilmu. Sebab riwayat hadis ni ada berbeza-beza lafaz. Ada yang baca hadithuni, ada yang baca akhbiruni. Satu lagi Imam Bukhari letak dalam bab babul haya fil ilm, bab malu dalam ilmu. Sebelum nak bawa hadis ni, Imam Bukhari bawakan kata-kata Mujahid. Tuan-tuan kenal Mujahid? Mujahid bin Jabr Al-Makki. Mujahid bin Jabr ni tabi'i, anak murid kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, seorang tokoh dalam tafsir dan juga tokoh dalam hadis. Bukan Mujahid lain lah. Tuan-tuan jangan fikir Mujahid yang lain-lain tu. Bukan juga Mujahid Sikandar tu. Mujahid bin Jabr. Imam Bukhari bawa dulu lafaz tu. Lafaz kata-kata Mujahid yang menunjukkan malu dalam ilmu ni tak betul, tak bagus. La yata'allamul ilm mustakbir wala mustahin. Tak boleh belajar ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Orang malu dalam ilmu tak boleh malu. So, tapi nak sebut apa dia? Nak sebut dalam bab ni Ibnu Umar telah melakukan satu perkara yang sepatutnya tak dilakukan oleh penuntut ilmu. Patut kena tahu jawapan yang betul, jawab ajalah. Kan? Tapi dia kata dia malu. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Sahabat tanya akhirnya, bagi tahu kami lah ya Rasulullah, apa jawapannya, kami nak tahu. Maka Nabi kata hiyan nakhlah, dia adalah pokok tamar. Maka Ibnu Umar pun dia balik, fadzakartu dzalika li Umar. Bila dah balik keluar daripada majlis, dia bagi tahu pada bapa dia, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia pun cerita-cerita. Apa kata Umar? Umar kata, la an takuna qulta hiya an-nakhlah ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Kalau engkau sebut tadi itu adalah pokok tamar, aku lebih suka daripada sekian dan sekian. Dalam riwayat Bukhari dan dalam riwayat Muslim tak disebut sekian dan sekian tu apa dia. Tapi dalam sebahagian riwayat yang lain, iaitu riwayat Ibn Hibban, disebutkan kaza wa kaza itu adalah lebih aku suka, kata Umar, daripada kalau aku dapat unta merah. Maksudnya satu kenderaan yang mahal pada zaman tu. Okey. Hadis ni masukkan apa? Dua hadis yang disebutkan oleh moderator tadi. Nak sebutnya yang pertama, masa ataupun tahun ataupun perkiraan minggu ataupun perkiraan hari tidaklah memberikan apa-apa makna pada kita kalau kita tidak isinya dengan perkara yang baik. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sangat masyhur daripada Ibnu Abbas. Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sentiasa rugi padanya. Maghbun, Nabi guna perkataan maghbun daripada perkataan ghaban. Bukan ghaban.
Ghaban, al-ghabnu. Orang Perlis saya tak tahu selalu guna ataupun tidak perkataan ghaban ni, tapi orang Perak, saya orang Perak, orang Perak selalu guna perkataan ghaban ni. Meraban tebin, biasa orang Perak sebut. Ghaban ni maksudnya huru-hara ataupun rugi, ditipu. Dan perkataan ghabnul fahish selalu diguna dalam muamalah Islam, dalam urus niaga, dalam perniagaan. Peniaga yang menipu pembeli, istilah dipanggil al-ghabn, al-ghabn. Nabi SAW sebut dua nikmat yang sentiasa manusia tertipu: as-sihat wal faragh, kesihatan dan masa lapang. Syekh Syaraf Al-Qudah dalam kitab dia Al-Hadyun Nabawi fi Raqaiq, dia menyebut al-faragh itu bukan semata-mata waktu lapang, tetapi adalah umur. Maka masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita ni, yang kita duk sambut tahun baru ni, sebahagian orang sambut tahun baru dengan melompat-lompat, dengan happy, dengan seronok tak tentu hala, yang kita pun kadang-kadang heran apa saya seronok sangat dengan tahun baru ni. Sebenarnya kita kena tanya diri balik, berapa banyak perkara baik yang telah kita laksanakan, perkara baik yang telah kita lakukan apabila Allah telah mengkurniakan kepada kita untuk hidup sepanjang tahun 2022 yang kita akan tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu kita, setiap mukmin kena memikirkan bukan hanya untuk hidup dalam dunia ini untuk diri dia, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu Nabi kata, persamaan pokok tamar ni sama macam orang mukmin. Para ulama hadis berbahas, kan, mereka berbahas sesama mereka, apa persamaannya? Ada yang kata persamaan itu dari sudut daun pokok tamar ni tak gugur, sama macam orang mukmin. Dalam diri orang mukmin ni ada satu benda tak gugur. Apa tak gugur? Dalam riwayat hadis disebut dakwah. Ya? Dakwah orang mukmin tidak gugur. Mungkin dimaksudkan doa, ada yang dimaksudkan dengan seruan ke arah kebaikan. Sebahagian ulama hadis mengatakan persamaan itu dari sudut dawamun nafa'. Dawamun nafa' maksudnya manfaat pokok tamar ni berterusan, tak berhenti. Kerana pokok tamar sebelum dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga bila dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga apabila pokok tu mati pun ada manfaat untuk orang. Sebelum pokok tamar berbuah, pokok itu memberi teduhan kepada orang, memberikan orang tu rasa sejuk daripada panas matahari, terutamanya bagi orang yang duduk di kawasan Madinah. Itu yang pertama. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ada waktu-waktu sahabat ni duduk dekat bustan, duduk dekat kebun-kebun tamar untuk sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia berbuah, bila mula berbuah, buah tu boleh makan. Waktu dia kelat pun orang makan. Waktu dia masak menjadi rutab, masa dia balah pun orang makan. Waktu dia jadi rutab pun orang makan. Bila dia ranum, makan. Bila dia kering pun makan. Bila kering pun makan. Menjadi tamar. Kan, bila dah mati pokok tu pun berguna, iaitu dia punya apa dipanggil tu, batang dahan utama dia tu orang guna untuk, kadang-kadang dibuat untuk bekas air, dikorek jadikan bekas air, kadang-kadang dijadikan tiang-tiang untuk rumah di Madinah dan tiang-tiang masjid, tiang-tiang binaan. Ada yang kata syumulun nafa', bukan hanya sekadar dawam, bukan hanya sekadar manfaat yang berterusan. Syumul maksudnya manfaatnya itu menyeluruh, daripada daunnya digunakan, batangnya digunakan, daun digunakan untuk buat atap, batang digunakan untuk tiang tadi saya sebut, buahnya dimakan oleh manusia, sehingga kan biji tamar tu juga ada guna. Apa dia? Biji tamar dijadikan sebagai makanan untuk unta pada zaman tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat, kalau tuan-tuan buka dalam Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ada satu riwayat, ada satu kisah dibawa bila mana orang-orang daripada puak Quraisy langgar perjanjian dengan Nabi SAW. Kan, bila langgar perjanjian dengan Nabi SAW, Bani Bakar
pergi bunuh satu orang daripada puak Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah pergi mengadu kat Nabi. So Abu Sufyan pada masa tu dia orang Quraisy. Dia takut orang Bani Khuza'ah mengadu kat Nabi. Dia orang berada dalam perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata. Jadi Abu Sufyan ni pergi siasat. Dia jumpa satu orang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni balik daripada Madinah. Dia tanya, kau daripada mana? Daripada Madinah jumpa Muhammad kan? Dia kata tidak. Dia terpaksa untuk selindung. Sebab waktu tu adalah waktu di mana Quraisy telah langgar perjanjian dan perang sedang berlaku. Al-harbu khada'ah. Perang itu tipu daya. Maksud boleh kita selindungkan perkara. Jadi Abu Sufyan tak percaya, dia cek dekat tai unta. Dan dia tengok dekat tai unta tu ada biji tamar. Dia tahulah apa ni, unta tu daripada Madinah. Unta tu daripada Madinah. Jadi nak sebutnya apa dia? Hadis nak bagi tahu orang mukmin kena samakan diri dia macam pokok tamar, iaitu bukan hanya memberi manfaat pada diri orang mukmin bermanfaat. Dia salat, dia puasa, manfaat untuk dia. Dan kalau panjang lagi umurnya, lagi banyak ibadat dia boleh buat, betul. Tapi dia kena fikir juga apa manfaat dia nak beri pada orang lain. Apa manfaat dia nak bagi pada orang lain? Selagi mana dia hidup, adakah manfaat pada orang lain bertambah dengan kehadiran dia? Itu yang kita kena fikir sama-sama apabila Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan umur yang panjang. Sebab ada di kalangan sahabat Nabi umur tak panjang pun, tapi manfaatnya kekal sehingga ke hari ini. Kan? Yang kita kena sama-sama muhasabah diri. Saya sama, tuan-tuan, kita semua sama. Kan, tahun lepas bila kita tengok apa benda yang aku buat, kadang-kadang kita rasa dah tahun baru dah, tak ada apa pun yang kita buat kan. Ini musibah yang kita kena sama-sama perbaiki pada masa-masa akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, respon yang pertama daripada Profesor Madya Dr. Ruzaimi menjawab apa yang telah saya utarakan dalam persoalan yang pertama. Sebelum saya nak pergi kepada yang bahagia Sahibus Samahah, Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, saya nak mengingatkan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, kita akan forum insya-Allah sehingga kepada waktu Isyak saja. Tapi tuan-tuan, saya dimaklumkan oleh urus dia, tuan-tuan yang memenuhi masjid pada malam ini, alhamdulillah, masjid kita pada malam ini dipenuhi oleh jemaah lelaki dan juga jemaah wanita. Mudah-mudahan ini satu permulaan yang baik bagi negeri kita, yang mana kita mulakan tahun baru ataupun malam tahun baru ini dengan mengimarahkan masjid. Sebab di Perlis ni memang tuan-tuan, sejak daripada dulu lagi tidak ada ruang untuk kita nak pergi konsert kan. Kita nak pergi tengok wayang pun tak tahu tang mana kan. Jadi alhamdulillah kita berhimpun di masjid, kerana masjid ini milik semua. Dan kita selepas daripada salat Isyak ni, kita ada program gimit pelancaran salat berjamaah, kempen, dan juga penguatkuasaan pencegahan maksiat sebenar tahun baru yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Muhammad Syukri Beramli Mufti Besar Negeri Perlis. Jadi soalan saya kepada yang berusaha, yang berbahagia, Sahibus Samahah, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, ialah masa ni makhluk Allah yang sangat ajaib. Kita suka ataupun tidak, dia akan bergerak. Kita tidak boleh memberhentikan masa. Kita mungkin boleh menutup atau memberhentikan jam, tetapi waktu tetap akan melangkah. Mungkin kita boleh mendengar sedikit tausiah, pandangan daripada Sahibus Samahah tentang masa yang begitu unik dan ajaib, makhluk ciptaan Allah yang sangat dekat dengan tajuk kita, Tahun Baru Cerita Baru. Dipersilakan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fadil Pengurusi, Fadil Profesor Madya Dr. Pak Ruzaimi Ramli sebagai panel, dan juga yang dikasihi Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Exco Agama, ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, hadirin dan hadirat sekalian.
Sebelum saya nak jawab tentang masa ni, kita nak sebut tentang kita nak pergi mana. Tak ada boleh ni malam-malam tahun baru. Saya duk perhati, saya rasa tak banyak negara tempat dalam dunia ni yang telah ditakdirkan environment dia itu sangat Islamik seperti negeri Perlis. Ada orang tulis, orang kata, bukan kerana saya mufti Perlis, bukan kerana bercakap di hadapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, tetapi ini adalah realiti. Perlis ni ada orang kadang-kadang tulis kata, kalau nak cakap Islam sangat, hapuskanlah dulu pusat-pusat judi di Perlis. Saya tanya dia, tolong mai tunjuk Ustaz tang mana pusat-pusat judi di Perlis ni. Ada dua kot, satu tu pun dah tulis dah, habaq orang bukan Islam, orang Islam jangan masuk. Pusat judi tak ada, panggung wayang pun tak ada kita Perlis ni. Tuan-tuan, rumah urut pun tak ada. Kalau ada tu hak sembunyi tu tak ada. Kerajaan negeri tambah, saya percaya di bawah Yang Amat Berhormat ni lagi tak boleh ada lah, memang tak ada pun. Tuan-tuan bagi tahu apa dia hak menyanggahi syarak. Boleh ketika tu satu kumpulan piduk karaoke tengah kangak, dia karaoke sejam, masuk mesej kat saya, tak sangka mufti mana ni orang karaoke ni. Artinya Perlis ni sensitif, tinggal untuk kita mengisi saja. Kalau dikatakan suasana mungkar di Perlis ni, apa dia suasana mungkar di Perlis ni? Bukan saya kata tak ada mungkar, hampir keseluruhannya cuba diatasi. Bukan sempurna, tidak. Orang miskin, siapa orang miskin di Perlis yang tak pernah mendapat bantuan zakat? Siapa yang tak pernah mendengar seruan mari ke masjid, suruh berzikir, dapat risalah? Dan saya percaya semangat Islam itu akan lebih ditingkatkan, mudah-mudahan di bawah kepimpinan yang baru ni, yang mana kita menyambut tahun 2023 insya-Allah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, yang ni tajuk selalu saya cakap. Bila kita sebut tentang makhluk Allah yang ajaib, kalau kita tanya kepada orang ni, apa makhluk Allah yang paling ajaib? Ramai orang kata bintang, matahari. Tapi saya kata the most amazing things that Allah has created adalah time, masa. Sebab itu Allah itu, saya beritahu, Allah tidak ada masa. Allah huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan akhir. There is no before and after for the essence of God. Tidak ada dahulu dan kemudian pada zat Tuhan. Sebab tu orang tak boleh tanya dulu-dulu sebelum Allah ada apa. Tak boleh tanya, pasal dulu tu kita. Allah mencipta masa, dia ciptakan masa, dia ambil kita bubuh dalam sistem masa. Allah dia tak ada masa. Kalau dia duduk dalam masa, tak boleh lah. Allahu khaliqu kulli syai. Kita yang duduk dalam masa, dan kita tidak dapat menentang masa. Dan ini yang selalu saya sebut, tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi, antaranya wa yataqarrabuz zaman, masa menjadi dekat, pendek. Orang dulu-dulu tafsir wa yataqarrabuz zaman, dia kata mungkin kereta api naik laju, kapal terbang naik laju, nak pergi Mekah jadi 7 jam saja. Dulu mungkin nak pergi Mekah sampai berapa belah hari. Tapi itu bukan maksudnya. Yataqarrabu zaman, zaman menjadi qaraba, menjadi dekat-dekat. Orang putih kata time is accelerated, time is shortened. Masa menjadi pendek. Pasal masa menjadi pendek ni, tanya makcik-makcik kita semua, masa kita muda-muda dulu, Jumaat ke Jumaat panjang mana lah, Jumaat ke Jumaat panjang mana, kita sendiri boleh tahu. Baru sembahyang Jumaat 2-3 hari rasa Jumaat pula dah. Tu tanda kiamat yang jelas.
Sebab apa? Allah lah pencipta masa. Dia dekatkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, alim besar teras di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Umur dia 43 lebih kurang. Tapi kerja yang dia buat mungkin 200 tahun orang lain tak boleh buat kerja dah. Kita hidup kadang-kadang umur sampai 90 tahun tak ada buat apa. Tak meninggalkan apa. Allah rahmat waktu dia. Masa ni. Sebab itu bila Allah memberkati umur seseorang, saya selalu sebut terlebih dulu, sebelum Einstein memperkatakan tentang relativity of time, a brief history of time yang ditulis oleh Stephen Hawking, Quran telah sebut wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Allah kenapa? Allah sahaja yang boleh bersumpah dengan masa. Wal asr wal duha wal fajr, apa lagi? Ini semua waktu-waktu yang wal lail. Allah sumpah dengan waktu kerana dia Tuhan pencipta waktu. Kita tak boleh sumpah dengan waktu, kerana waktu makhluk Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan zat Allah, dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan masa. Kita tengok satu orang duk sakit di katil dah, Allah kesian 5 tahun sakit. Tapi dia mungkin rasa macam setahun. Kita tengok satu orang duk sakit 2 bulan, Allah mungkin jadikan dia rasa macam 3 tahun. Sebab tu tuan-tuan jangan tanya, tak adil lah orang yang mati dulu tu. Nak tunggu kiamat lama, azab kubur dia panjang lah. Hak mati kemudian azab kubur dia pendek sikit. No. Allah yang menentukan masa. Sejam Ustaz Mat Rizal, sejam Dr. Razami, sejam Yang Amat Muhammad Menteri Besar, mungkin tak sama dengan sejam saya. Sejam saya mungkin tak sama dengan tuan-tuan. Macam tu seterusnya. Bila kita tahu, sebab tu kita memohon keberkatan kepada Allah berhubung dengan masa. Berhubung dengan masa. Umur kita. Allah berikan, dan masa ini satu keajaiban. Saya nak sentuh sikit lah tentang hal ni. Sikit 2 minit. Tuan-tuan tengok, Allah ubah keadaan manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Siapa sangka? Yang amat berhormat kita ni, dulu saya masuk dalam dewan, duk tengok sebagai pembangkang. Hari ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ada orang yang dulu di atas telah buat banyak untuk negara ni, banyak bangunan-bangunan ada nama dia. Kemudian masa berubah, PRU, wang pertaruhan pun hilang. Tak, bukan saya nak kata, tapi keadaan yang kita sangka dan tidak sangka boleh berlaku dalam dunia ni. Tapi apa tuan-tuan, satu hal, saya satu hari dengar, buka radio, dengar lagu raya satu artis yang sangat popular dulu, evergreen punya artis. Lagu suara sedap, orang tua-tua ni kalau sebut nama, saya tak mahu sebut nama, semua pakat tahu lah nama dia. Kemudian saya baca berita dia, dia ni susah, rumah pun tak ada, duk minta rumah, permohonan rumah kos terendah ni supaya kerajaan bagi, nak tumpang rumah, nak hidup dengan cucu dia. Masa radio buka tu, puji suara yang terbaik, kita sukar lagi mendapat artis yang seperti ini. Tapi dia derita. Hari Pahlawan, orang sambut Hari Pahlawan, pahlawan, casa, khutbah membaca. Tapi ramai askar yang miskin. Tuan-tuan, kalaupun orang memuji kita di dunia ini, tapi kita menderita, apa makna? Apa maknanya?
Sama juga dengan tadi saya sebut orang-orang yang pernah membina nama-nama yang besar. Masa berputar tuan-tuan. Ada orang yang saya jadi mufti, mai orang lain pula mufti. Berapa lama lupa, dulu adalah Dr. Mazhar jadi mufti. Perdana Menteri yang pernah buat macam-macam, kemudian orang lupa, datang pada orang lain, komplain pula dengan dia. Tuan-tuan pergi ke Mesir dan banyak negara, tuan-tuan melawat tempat-tempat sejarah yang besar. Piramid Firaun, antara perkara ajaib dalam dunia. Tuan-tuan kenal Firaun tu nama apa? Dan kalaulah kita semua puji, bagus Firaun tu, pandai dia buat benda ni, apa Firaun dapat? Akhirnya kesemuanya ini tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Segala pujian orang, segala angkat orang pada kita, likes di Facebook, orang angkat tangan, segala orang shake hand, pandai hang. Ia akan berakhir dengan berakhirnya hari datang orang lain pula dapat puji, datang hari lain orang lain pula tambah zaman medsos. Baru bulan lepas dipuji, sebulan berikutnya jatuh. Tuan-tuan tengok, setiap kali Perdana Menteri rupa kali bertukar dalam negara ni. Setiap kali naik Perdana Menteri baru tu, dia punya hebat likes. Dia seminggu dua saja. Main bulan kedua dah mula nak kena hentam dah. Sesiapa yang mencari redha manusia, diletih dengan kehidupan dunia ni. Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini kita duk baca setiap hari Jumaat suratul Kahf. Harta benda dan anak pinak zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Al baqiyat, baki-baki, kita kata baqiyat as-salihat, peninggalan yang soleh, itulah yang baiknya di sisi Tuhanmu, di sisi dari segi pahala, dan itulah sebaik-baiknya di sisi harapan kita. Tuan-tuan, bukan saja orang lupa orang yang ada di atas, anak-anak pun lupa mak bapak. Masa pak sihat semua orang, tapi bila mai tua, hang lah jaga ayah aku dah berapa kali dah, pakat dah lawan tolak. Mak nak main rumah dia, hantar mak nak main rumah aku ni nak kerja tau. Lagi kan yang membesarkan kita, manusia lupa dan menganggap beban dalam hidup mereka. Berapa lama nama? Kalau saya buat satu nama, tuan-tuan buat nama, dicatatkan sebesar-besarnya di tugu negara. Apa saya dapat kalau saya mati? Jika kita semua masuk neraka, walaupun nama kita diangkat tinggi di atas dunia ini. Tapi kalau kita seorang penyapu sampah di tepi jalan, orang tak kenal, mati masuk syurga, lebih baik daripada kita jadi seorang mufti yang orang kata baik. Tuan-tuan, orang tengok saya, mungkin tuan-tuan kata bagus, pasal siapa kan jawatan mufti? Mufti ni bukan Tuhan lantik. Ya Allah, Tuhan izinkanlah, tapi lantikkan manusia, bukan Nabi. Lantikkan Tuhan. Tuan-tuan sangka bagus, tapi belum tentu bagus di sisi Allah. Tapi kalau jadi penyapu sampah, bagus di sisi Allah. Dia tetap dikenang di sisi Allah. Belum tentu keadilan Allah, mufti ke syekh, sapu sampah tepi jalan, berdiri pada padang mahsyar, keadilan untuk mendapatkan hak syurga, keadilan untuk mendapatkan syurga sama di sisi Tuhan. Silap-silap yang sapu sampah tu masuk dulu syurga dibandingkan mufti. Siapa pun kita, di mana pun kita, wal baqiyatus salihat, amalan saleh. Tuhan tak kata amalan soleh tu kena ceramah, nak macam-macam. Sapu sampah amalan saleh, senyum ke orang amalan saleh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, zikir, amalan saleh. Dunia berputar, hari demi hari. Kita kadang-kadang sambut tahun baru. Saya ni ortodoks sikit, tahun baru, hari jadi saya tak, saya kira ikut hari jadi besok lah. Saya 1 hari bulan 1 tapi jenis kuno sikit ni, kampung betul ni. Tapi saya duk fikir,
Hari tahun baru mai, tahun baru tak mai, umur kita tetap bertambah. Bukan tuan hang mati 2023 dia tak ada. Tuan-tuan pergi tu penjara kita hak duk nak guna hukuman gantung dia pergi. Saya pergi melawat. Datuk, ni bahagian apa ni? Tak mana ni? Kami ni tunggu hukuman mati tapi tak bagi tahu lagi bila. Saya cuba pergi melawat. Ada siapa ada pulang. Dan dia sedih tengok depa sampai kerin depa tu. Dia lah dak buat apa? Apa duduk di sini? Orang penjara tahu ni. Kami ni setiap hari semayang lah dia kata. Semayang sampai depa panggil nanti depa tak beritahu lagi bila nak jatuh hukum. Kalau duk tunggu nak ambil makanan tak apa juga, nak tunggu mati. Tapi tuan-tuan, bukan banyak beda dia dengan kita. Kita ni pun duk tunggu mati. Cuma tak tahu tarikh lagi dia. Cuma dia tu tahu macam, dia pun tak tahu tarikh juga, cuma macam dekat. Dan kita pun, siapa kata kita jauh? Inilah hakikat kepada kehidupan. Apabila kita mencapai kepada makam dapat berfikir seperti ini, mudah-mudahan kita akan melihat dunia ini enteng untuk kita hadapi, yang sukar bagaimana menempatkan diri di sisi Allah di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan tahun baru, masa yang baru memberikan kebaikan dan rahmat kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan selesainya pandangan dan tausiah yang disampaikan oleh sahibus samahah tadi, maka berakhirlah program Bicara Santai. Barangkali tuan-tuan mungkin tertanya-tanya, kenapa begitu singkat forumnya? Demikianlah ajaibnya masa. Demikian. Jika tuan-tuan merasa, mungkin sebahagian daripada kita rasa lama. Ada orang yang dah mangkit dari mufti ni tak habis lagi pula. Macam saya moderator, mungkin tuan-tuan marah, cakap banyak pula. Ada yang kata saya cakap sikit. Ajaib. Yang pentingnya apa? Kita pada malam ini nak menunjukkan kepada seluruh yang menonton secara langsung, inilah cara dan budaya kita mensyukuri nikmat masa dan usia. Sekali lagi terima kasih kepada sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin di atas kata-kata yang sangat menusuk kalbu dan memberikan sedikit panduan kepada kita. Tak kurang juga Profesor Madya Dr. Rozaimi, rektor kita pada malam ini, dan tetamu kehormat kita yang amat berhormat Menteri Besar Tuan Muhammad Syukri Ramli dan barisan Exco yang berhormat speaker, dan saya difahamkan kita ada juga CEO MAIPS pada malam ini. Saya tak nampak beliau, mungkin beliau ada di kalangan kita, dan seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya selaku moderator pada malam ini memohon maaf jika tuan-tuan belum berpuas hati. InsyaAllah kita akan sambung pada tahun yang akan datang. Baik ya, boleh ya? Tersilap, terkurang, terkasar bahasa, demikianlah tabiat insan yang serba lemah. Saya akhiri dengan aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum, dan saya sahkan balik kepada pengacara majlis.